Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini kita akan membincangkan satu isu yang sedang hangat diperkatakan, iaitu tentang teks khutbah Jumaat di negeri Selangor yang didakwa menyatakan bahawa konsep Tauhid 3 adalah sesat. Malangnya, teks berkenaan tidak dapat diakses pada hari ini dan telah dikeluarkan daripada senarai teks yang akan dibaca pada hari Jumaat pada hari esok. Kita tak pasti lagi apakah yang akan digantikan, sama ada digantikan dengan tajuk yang sama ataupun sebaliknya. Saya sebenarnya suka dengan tajuk sebenar untuk khutbah pada hari esok, iaitu ia menyebutkan tentang Aqidah Al-Asy'ariyah. Ia bertepatan dengan salah satu daripada buku tulisan saya, iaitu buku Memahami Aqidah Asy'ariyah Jalan Tengah Menuju Kebenaran. Tetapi malangnya saya mendapati bahawa teks khutbah berkenaan sudah tidak ada di dalam akses untuk Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Cuma di media sosial membentangkan dan menunjukkan teks-teks berkenaan yang sangat menarik untuk diperbahaskan. Menariknya sahabat-sahabat, konsep Tauhid 3 yang disebutkan sebagai Tauhid yang sesat di dalam teks khutbah berkenaan sebenarnya diiktiraf dalam penerbitan Majlis Agama Islam Selangor ataupun MAIS, yang mana Jabatan Agama Islam Negeri Selangor juga berada di bawah pengurusan yang sama. Persoalannya, kenapa sekarang tiba-tiba konsep ini dilabel sebagai sesat? Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Sahabat-sahabat, kalau kita tengok daripada apa yang berlaku pada hari ini salah satu daripada kenyataan di dalam teks khutbah berkenaan. Katanya, usahalah kerana kepentingan dunia kita menafikan Islam seseorang. Ianya seiring dilakukan oleh golongan Wahabi yang telah menyesatkan ulama Al-Asy'ariyah dan majoriti umat Islam yang berpegang dengan sifat 20. Sebaliknya, yang sesat adalah fahaman Tauhid 3 yang dipegang oleh golongan Wahabi, manakala Tauhid mengenal Allah SWT dengan sifat 20 yang dibawa oleh ulama Al-Asy'ariyah adalah benar menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan akidah yang dipegang oleh Sultan-Sultan Selangor dahulu pun sehingga sekarang ialah Ahli Sunnah wal Jamaah aliran Asy'ariyah. Kemudian seterusnya disebut Fatwa Negeri Selangor yang diwartakan pada 21 Jun 2018 yang telah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menyatakan bahawa Tauhid 3 adalah bercanggah dan menyeleweng dari ajaran Islam sebenar menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh itu, umat Islam di Selangor khususnya dilarang menyebar dan berpegang dengan Tauhid 3 ini, iaitu Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Asma' wa Sifat. Lalu jelas di dalam kenyataan khutbah ni, Tauhid 3 yang dia maksudkan ialah Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Asma' wa Sifat. Menariknya, dalam satu buku yang ditulis oleh Majlis Agama Islam Negeri Selangor yang bertajuk Gejala Agnostik Satu Ancaman Akidah, ia menjelaskan tentang pengkelasan Tauhid-Tauhid seperti ini. Buku Gejala Agnostik Satu Ancaman Akidah ini adalah buku yang benar-benar diterbitkan oleh MAIS dan buku ini mempunyai pelbagai fokusnya. Antaranya, jika kita lihat apa yang disebutkan pada prakata, disebutkan bahawa ketauhidan kepada Allah adalah tonggak pegangan hidup umat Islam. Sekiranya seseorang itu, tidak kiralah sama ada umara, ulama, masyarakat Islam maupun individu Muslim, gagal mempertahan dan menegakkan akidah tauhid dalam diri dan kehidupan yang mereka takbir, maka akan runtuhlah agama, rosaklah masyarakat, rebahlah bangsa serta sesatlah manusia. Jadi, di dalam buku ini nak menjelaskan tentang kepentingan tauhid kepada Allah SWT. Demikian itu disebut tujuannya. Sehubungan dengan itu, penulisan buku ini dihasilkan oleh kepekaan dan komitmen Majlis Agama Islam Selangor untuk menangani isu dan permasalahan akidah yang sedang melanda umat Islam. Tidak dinafikan bahawa kesan daripada globalisasi dan kecanggihan teknologi telah mencetuskan ledakan maklumat tanpa sempadan yang antara lainnya turut menyalurkan maklumat mengenai fahaman dan doktrin yang boleh menyimpangkan akidah umat Islam. Jadi jelas di dalam buku ini, ia menyebutkan tentang usaha pihak Majlis Agama Islam untuk menangani permasalahan akidah yang sedang melanda umat Islam. Oleh sebab itu, agak mustahil untuk difahami bahawa buku ini berkemungkinan membawa umat Islam kepada kefahaman yang sesat yang menjauhi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi di dalam buku ini pada muka surat 30 disebutkan tentang, direkodkan tentang soalan bagaimana untuk mengenal Allah sekiranya manusia tidak dapat melihat, mendengar, menyentuh, menghidu dan merasakan akan kewujudannya. Jawapan yang diberikan ialah dalam konteks Islam, cara mengenal Allah itu boleh dilakukan
bukan melalui ayat-ayat kauniyah, iaitu tanda-tanda keagungan Allah pada alam semesta, dan juga ayat-ayat syar'iyah yang itu tanda-tanda keagungan Allah pada syariat atau agamanya. Berdasarkan kaedah tersebut, terdapat 4 aspek dapat dijadikan sandaran untuk mengenal Allah. Yang pertama, mengenal kewujudan Allah. Yang kedua ialah mengenal keesaan rububiyah Allah, iaitu tauhid rububiyah. Kemudian mengenal keesaan uluhiyah Allah, iaitu tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga ataupun yang keempat daripada perkara ini ialah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi jelas di dalam buku ini menunjukkan tauhid 3, iaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, dan ditambah dengan kaedah al-asy'ariyah, iaitu mengenal kewujudan Allah. Disebutkanlah tentang mengenal kewujudan Allah ni, dibawakan dalil-dalil Al-Quran berkaitan tentangnya. Kemudian disebut tentang mengenal rububiyah Allah. Disebut rububiyah Allah adalah mengesakan Allah dalam 3 perkara, iaitu penciptaan, kekuasaan dan pengaturannya. Keesaan rububiyah Allah itu bermaksud meyakini bahawa hanya Allah sahaja yang mencipta, memiliki, menguasai, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan kebaikan dan mendatangkan bencana serta mengatur seluruh makhluk. Ini adalah tauhid rububiyah yang juga dipegang oleh kefahaman yang sama oleh kelompok yang orang sebut mereka dengan nama Salafi pada hari ini. Demikian juga di dalam buku ini apabila dia menyebutkan tentang mengenal uluhiyah Allah. Disebut uluhiyah Allah adalah mengesakan segala bentuk peribadatan bagi Allah seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, cinta dan jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Demikian juga bila disebut tentang tauhid asma' wa sifat, dia kata mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ia membawa maksud bahawa kita mengimani bahawa Allah memiliki nama-nama yang dia telah menamakan dirinya. Allah memiliki nama-nama yang mulia dan sifat yang tinggi berdasarkan firman Allah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dalam surah Al-A'raf ayat 180 sehingga akhirlah. Jadi secara jelas disebutkan dalam buku ini keempat-empat aspek dalam mengenal Allah tersebut adalah satu kesatuan dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Kaedah tersebut telah dinyatakan dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah untuk jadikan panduan serta pegangan oleh umat Islam. Jadi kita kembali bertanya, kenapa persoalannya sekarang tiba-tiba konsep Tauhid 3 yang memang ia adalah sama dengan penjelasan yang dibawa oleh Majlis Agama Islam itu hari ini dilabel sebagai sesat? Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Sahabat-sahabat, setiap Muslim yang beriman pasti mengimani konsep rububiyah, konsep uluhiyah Allah SWT seperti yang terkandung di dalam Al-Quran, bahkan yang telah dijelaskan di dalam buku yang ditulis dan diterbitkan oleh Majlis Agama Islam untuk mempertahankan akidah umat Islam dan menjauhkan mereka daripada kesesatan. Tetapi nampaknya ada pihak yang seolah-olah risau sangat dengan konsep ini. Mungkin mereka lebih arif daripada ulama-ulama kita yang terdahulu, ataupun beliau mempunyai masalah dengan orang yang menerbitkan buku di dalam Jabatan Agama Islam Selangor ataupun Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Baiklah, mari kita lihat dengan lebih jelas isu ini. Sahabat-sahabat, rububiyah secara asasnya bermaksud Allah sebagai Rabb, iaitu satu-satunya penguasa dan pencipta alam semesta. Maksudnya, hanya Allah SWT yang mencipta dan mengatur segala-galanya di alam ini. Ulama al-Asy'ariyah pula merujuk konsep ini sebagai tauhid zat wal af'al. Tauhid zat wal af'al. Ia memang ada di dalam konsep al-Asy'ariyah. Keesaan Allah dalam zat dan keesaan Allah pada perbuatannya. Jadi semua orang yang beriman mengakui bahawa hanya Allah SWT yang mentadbir dan menguasai alam ini dan juga seluruh makhluknya. Sahabat-sahabat, itu pada konsep rububiyah yang memang tak jauh daripada apa yang disebutkan oleh ulama-ulama al-Asy'ariyah. Yang kedua, daripada sudut uluhiyah. Uluhiyah merujuk kepada Allah sebagai ilah. Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang bermaksud hanya Allah yang layak disembah. Jadi, timbul pula persoalan. Adakah terdapat keraguan terhadap konsep ini? Adakah ada yang tak mahu mengiktiraf Allah adalah salah satu ataupun Allah Ta'ala adalah satu-satunya ilah? Adakah orang yang nak menyanggah konsep ini? Saya rasa orang yang berakal sihat tidak akan menyanggah konsep ini. Konsep uluhiyah ni telah lama disepakati oleh ulama dan menjadi kepercayaan asas setiap Muslim. Mereka menyatakan bahawa segala bentuk ibadah hanyalah untuk Allah SWT. Sahabat-sahabat, sekarang kita lihat pembahagian rububiyah dan uluhiyah bukanlah sesuatu perkara yang baru
atau ciptaan moden. Kalau kita lihat dari sudut perbahasan para ulama sebelum ni, ulama-ulama muktabar telah lama mengungkapkan konsep-konsep ini di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan Al-Imam At-Tabari yang meninggal pada tahun 310 Hijriah dan Ibn Hibban yang meninggal pada tahun 354 Hijriah sudah pun menyebut tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah di dalam karya mereka. Bahkan ulama besar daripada kalangan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah sendiri, iaitu dua aliran utama dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi tonggak utama Ahlussunnah wal Jamaah, juga mengiktiraf hal ini. Ia mengiktiraf konsep ini, bahkan mereka mengiktiraf konsep ini sebagai konsep tauhid tanpa menganggap ianya sebagai satu kesesatan. Tapi yang kita pelik, kenapa ada sebahagian orang Asy'ariyah dan Maturidiyah pada hari ini nak keluarkan konsep yang memang telah elok dan telah ada di dalam akidah umat Islam ini daripada konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat-sahabat, saya nak bagi contoh beberapa orang daripada kalangan ulama-ulama ini yang mencerahkan isu. Contohnya adalah Al-Jurjani rahimahullah, seorang ulama besar dalam mazhab Al-Asy'ariyah. Dalam kitab dia Ta'rifat, dia sebut, dia kata at-tauhidu thalathatu asya'. Ma'rifatullah ta'ala birububiyatihi wal iqraru bil wahdaniyatihi wa nafyul indad anhu jumlah. Tauhid itu ada tiga perkara. Yang pertama, mengenal Allah dengan rububiyah. Yang kedua, mengiktiraf keesaan Allah. Yang ketiga, menafikan sekutu bagi Allah secara keseluruhan. Itu kenyataan daripada Al-Jurjani. Murtada Al-Zabidi, juga seorang ulama dari kalangan Al-Asy'ariyah, dia sebut dalam karyanya, dia menyatakan at-tauhid tauhidan, tauhid rububiyah wa tauhid al-ilahiyah. Tauhid tu ada dua jenis, dua bahagian. Satu tauhid rububiyah, satu lagi tauhid ilahiyah. Ibn Humam, seorang ulama dari mazhab Maturidi, dalam karyanya Al-Musayyarah, dia menyatakan lamma sabatat wahdaniyatuhu fil ilahiyah sabatat istinadu kullil hawadith ilaihi. Setelah sabit bahawa Allah Maha Esa pada ilahiyah, maka sabitlah kebergantungan setiap makhluk baharu kepadanya. Jadi berdasarkan hujah-hujah ini, jelas bahawa konsep rububiyah dan uluhiyah sudah diterima sejak dahulu lagi sebagai asas i'tikad orang-orang yang beriman. Namun jika ada yang lebih tahu daripada ulama-ulama besar ini dan berani melabel mereka sebagai sesat, anda kena bawa dalil terhadap hal berkenaan. Sahabat-sahabat, sekarang kita kembali kepada isu utama. MAIS, Majlis Agama Islam Negeri Selangor, dan MAD dan JAIS, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, yang menerbitkan bahan yang mengiktiraf pembahagian tauhid ini, tetapi dalam khutbah pula menyatakan sebagai sesuatu perkara yang sesat. MAIS kata okey, bahkan ia adalah pegangan akidah. JAIS pula kata ia adalah satu perkara yang sesat. Apakah ini tidak mengelirukan masyarakat, khususnya orang-orang di negeri Selangor, rakyat di negeri Selangor? Kita pasti akan bertanya, adakah ini disebabkan kekeliruan pentadbiran atau lebih serius lagi kekeliruan dalam pemahaman akidah? Sahabat-sahabat, institusi agama seperti MAIS dan JAIS yang sepatutnya menjadi penunjuk arah bagi umat Islam tiba-tiba mengeluarkan kenyataan bercanggah, bertentangan. Ironinya, khutbah ini seolah-olah berlawanan dengan penerbitan buku Majlis Agama Islam sendiri, dan ia mengakibatkan masyarakat jadi keliru. Saya bertanya-tanya, adakah mungkin ada pihak tertentu yang ingin masyarakat terus keliru? Lebih serius lagi, tindakan sebegini mencederakan kepercayaan umat Islam terhadap institusi agama. Institusi agama yang sepatutnya menjaga kesatuan nampaknya kini menjadi punca perpecahan. Jika pihak berkuasa agama sendiri tidak konsisten, bagaimana umat Islam mahu mempercayai mereka? Itu perlu dipertanyakan dan ia perlu diselesaikan oleh pihak Jabatan Agama Islam yang kita kasih, yang kita sayang, yang kita sangat prihatin dengan wakil-wakil umat Islam ini. Sahabat-sahabat, mari kita bertanya satu lagi soalan yang asas. Siapa sebenarnya yang takut dengan konsep rububiyah dan uluhiyah ini? Semua ulama sudah lama menerima konsep ini sebagai prinsip asas tauhid. Bagi mereka yang ikhlas dalam i'tikadnya, yang tidak menyembah kubur, yang tidak meminta pertolongan daripada roh orang mati atau benda-benda lain seperti pokok dan batu, apa yang perlu ditakutkan dengan konsep ini? Jadi adakah ketakutan ini berpunca daripada syak wasangka dalam diri sendiri? Sahabat-sahabat, saya nak simpulkan perbincangan kita pada hari ini. Konsep tauhid tiga, rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat, adalah kaedah ilmiah yang digunakan oleh ulama sejak dahulu untuk memperincikan pemahaman tauhid. Tak kiralah awak setuju ataupun tidak daripada sudut pembahagian ini, ataupun awak rasa relevan ataupun tidak, ia adalah satu pembahagian yang telah digunakan oleh ulama sebelum ini dan ia tidak bercanggah pun
sempurna dengan pegangan-pegangan Ahlussunnah yang lain. Di dalam mazhab Al-Asy'ariyah pun tidak ada masalah di dalam pembahagian-pembahagian berkenaan. Sahabat-sahabat, melabel sebagai sesat tanpa justifikasi yang kukuh hanya dapat membuka ruang untuk perpecahan dan kekeliruan dalam kalangan umat Islam. Saya berharap pihak Jabatan Agama lebih berhati-hati di dalam bab ini sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan ataupun apa-apa khutbah yang nak disampaikan kepada umat Islam. Kita sokong khutbah-khutbah yang bagus seperti khutbah yang disebutkan tentang isu hentaman terhadap GISB. Ada 2 khutbah berkaitan tentang hal berkenaan. Kita tidak pertikaikan khutbah berkenaan. Bahkan banyak khutbah-khutbah Jumaat di negeri Selangor dan negeri-negeri yang lain adalah khutbah-khutbah yang baik, yang mempunyai saranan-saranan yang bagus. Cuma apabila khutbah yang seperti ini yang menjagai fakta cuba nak diterbitkan, maka ia perlukan kepada teguran-teguran yang membina. Apatah lagi pada hari ini kita tengok khutbah berkenaan pun tak dapat di-download. Saya tak pasti pada hari esok boleh download ataupun tidak. Setakat rekod yang dibuat pada 7 hari bulan 11 pada jam 11.16 tengah hari ini, masih belum ada khutbah baru yang diterbitkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Anda boleh tengok di bahagian sebelah ini. Di sini yang ada hanyalah bayarlah kepada amil yang dilantik di Negeri Selangor. Ini pada tarikh 1 hari bulan 11. Ini adalah khutbah yang minggu lepas. Minggu ni tak ada. Kalau semalam yang saya semak, ada khutbah yang baru iaitu berkaitan tentang Asy'ariyah, tapi hari ini tak ada dah dalam senarai dan tak boleh pula di-download. Sahabat-sahabat, saya ingin memberikan sedikit saranan kepada pihak Majlis Agama Islam Negeri Selangor, demikian juga Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, sebagai satu kelompok dan juga satu jabatan yang sangat dihormati oleh umat Islam, termasuk diri saya sendiri. Pertama, saya berharap seragamkan panduan dalam penerbitan dan juga khutbah. Pastikan setiap teks khutbah dan penerbitan selaras agar tidak mencetuskan kekeliruan. Ini tanggungjawab yang sangat-sangat berat kerana ia melibatkan kepercayaan umat Islam. Yang kedua, tawarkan pendidikan akidah yang mendalam. Bukan sekadar menghakimi, adakan program-program ceramah atau seminar yang mengupas akidah secara ilmiah agar umat Islam lebih faham, bukan sekadar takut ataupun keliru. Biarkan ia terbuka, biarkan ia satu perbahasan dan juga dialog yang juga harmoni. Yang ketiga, iktiraf kepelbagaian dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Konsep rububiyah dan uluhiyah adalah perkara yang diiktiraf oleh ulama muktabar, bukan isu remeh yang perlu dijadikan bahan perpecahan. Sebagai satu institusi agama, Majlis Agama Islam dan juga JAIS perlu menggalakkan penyatuan, bukan menjadi punca kepada perbalahan. Jadi isu ini bukan sekadar perdebatan tentang khutbah atau konsep tauhid. Ini adalah isu kepercayaan, isu amanah dan juga integriti pihak berkuasa agama. Majlis Agama Islam dan JAIS perlu bertanya pada diri mereka, apakah mereka mahu dikenang sebagai institusi yang menyatukan umat Islam ataupun sebaliknya. Kami, umat Islam, sentiasa berharap Majlis Agama Islam Negeri Selangor, demikian juga Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, bergerak aktif dan juga progresif di dalam hal-hal kebaikan umat Islam, yang memberikan kebaikan kepada umat Islam, yang mana memang telah banyak mereka telah lakukan, dan mungkin sedikit perkara-perkara yang berlaku pada hari ini mencalarkan sejarah yang baik yang telah mereka nukilkan. Sahabat-sahabat yang mungkin tak sempat untuk mendengar khutbah Jumaat yang berkaitan tentang Asy'ariyah yang sepatutnya dijadualkan pada hari Jumaat ini, iaitu esok, saya nak cadangkan anda untuk baca buku saya Memahami Akidah Asy'ariyah, Jalan Tegah Menuju Kebenaran. Buku ini, sahabat-sahabat, membahaskan tentang konsep-konsep tauhid di dalam akidah Al-Asy'ariyah di dalam agama Islam. Saya sangat sarankan anda untuk dapatkan buku tulisan saya ini, dan saya yakin dan percaya ia mengupas Asy'ariyah dengan cara yang mudah, dalam masa yang sama menghormati keilmuan para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam masa yang sama, kita akan menangani persoalan-persoalan kontemporari dan dengan pendekatan yang bijaksana. InsyaAllah buku ini dapat menjadi rujukan penting dalam memahami dan memantapkan kepercayaan kita. Tak kiralah orang Asy'ariyah ke, tak Asy'ariyah ke, anda boleh dapatkan buku ini untuk memahami salah satu daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Al-Asy'ariyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terima kasih banyak sahabat yang telah menonton video hari ini. Kalau anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Kalau anda
menyokong projek-projek kita memandaikan umat dengan ilmu. Ada juga butang super thanks dekat situ, boleh tekan butang berkenaan dan kita berkongsi dapatan untuk menjayakan projek-projek memandaikan umat dengan ilmu. Dalam masa yang sama juga, saya nak ajak anda untuk pergi ke usahailmu.com. Dekat situ anda boleh join saya dalam projek kebajikan kita, iaitu projek memandaikan umat dengan ilmu dalam bentuk koperasi. Kita kerja sama-sama, kita dapatkan dana sama-sama, kita buat projek sama-sama. Moga-moga kita juga dapat saham akhirat bersama-sama. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.